Bertemu lagi dalam channel Cikgu Jonias Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan teknik menjawab ekonomi Malaysia ataupun ekonomi penggal tiga. Topik adalah perbezaan upah mengikut pekerjaan. Soalannya adalah seperti berikut. Dengan memberikan contoh, jelaskan bagaimanakah perkara yang berikut mempengaruhi perbezaan tingkat upah mengikut pekerjaan. Perbezaan jumlah jam bekerja 2 markah. B. Ganjaran bukan uang 2 markah. C. Perbezaan kemahiran 2 markah. Oke, sebelum membincangkan contoh jawaban, maka kita akan bincangkan dahulu kehendak soalan. Oke, kalau kita lihat di sini, soalan mengkehendaki calon untuk menjelaskan bagaimanakah perbezaan jumlah jam bekerja, ganjaran bukan uang, perbezaan kemahiran mempengaruhi perbezaan tingkat upah mengikut pekerjaan, dan seterusnya memberikan contoh. Sekarang kita akan lihat contoh jawaban. Oke, ini adalah contoh jawaban bagi soalan E, yaitu perbezaan jumlah jam bekerja. 1. Bagi buruh yang dibayar berdasarkan jumlah jam bekerja, maka buruh yang bekerja dengan jumlah jam yang lama akan dibayar upah yang lebih tinggi berbanding buruh yang bekerja dengan jumlah jam yang pendek. Jawaban ini akan diberi 1 markah. 2. Contohnya, jika kadar upah adalah sama, maka buruh yang bekerja 10 jam sehari akan dibayar upah yang lebih tinggi berbanding buruh yang bekerja 8 jam sehari. Jawaban ini akan diberi 1 markah. Seterusnya kita akan melihat jawaban bagi soalan B, yaitu ganjaran bukan uang. Ke-1, buruh yang menerima ganjaran bukan uang akan menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh yang tidak menerima ganjaran bukan uang. 1 markah. 2. Contohnya, buruh yang mendapat ganjaran bukan uang seperti kemudahan perumahan, kemudahan pengangkutan, dan makan percuma akan mendapat upah yang lebih rendah berbanding buruh yang tidak mendapat ganjaran bukan uang. Seterusnya kita akan lihat jawaban C, yaitu perbezaan kemahiran. 1. Buruh yang mempunyai kemahiran yang tinggi terhadap sesuatu pekerjaan akan dibayar upah yang lebih tinggi berbanding dengan buruh yang mempunyai kemahiran lebih rendah. 1 markah. Contohnya, seorang dokter pakar bedah akan menerima upah yang lebih tinggi berbanding dengan dokter biasa. 1 markah. Setelah melihat contoh jawaban, maka sekarang kita akan lihat ataupun bincangkan kelemahan-kelemahan atau kesilapan-kesilapan yang selalunya dilakukan oleh calon. Bagi soalan ini, terdapat 4 kesilapan umum yang selalunya berlaku. Yang pertama adalah kesilapan umum, yaitu calon atau pelajar memberi definisi terhadap konsep. Ini karena dalam soalan ini, soalan tidak mengkehendaki calon untuk memberikan definisi ataupun konsep, tetapi mengkehendaki calon untuk menjelaskan bagaimanakah perbezaan jumlah jam bekerja, ganjaran bukan uang, dan perbezaan kemahiran mempengaruhi perbezaan tingkat upah. Kelemahan seterusnya adalah bagi aspek perbezaan jumlah jam bekerja. Kesilapan umum adalah calon memberi contoh perbandingan yang tidak sesuai, seperti pengurus kilang dengan pekerja kilang. Contoh ini tidak tepat. Ini karena faktor yang membezakan upah pengurus kilang dengan pekerja kilang adalah perbezaan tanggung jawab, adalah aspek perbezaan tanggung jawab dan bukannya perbezaan masa bekerja. Kelemahan seterusnya adalah bagi aspek ganjaran bukan uang. Kesilapan umum adalah calon hanya menyenaraikan bentuk ganjaran bukan uang, tetapi tidak membuat perbandingan terhadap tingkat upah yang diterima sama ada lebih tinggi atau lebih rendah. Dan kelemahan yang terakhir ataupun yang keempat ialah bagi aspek perbezaan kemahiran. Kesilapan umum adalah calon memberi contoh perbandingan yang kurang sesuai, yaitu contohnya guru dan kerani. Ini karena perbezaan gaji guru dan kerani
bukan disebabkan oleh perbezaan kemahiran, tetapi disebabkan oleh perbezaan kelulusan akademik. Oleh itu, sekian pertemuan pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang untuk membincangkan soalan-soalan dan teknik-teknik menjawab yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.